Dan seperti yang Hani war-warkan awal tadi, debaran harapan kepada mereka yang bakal menerima keputusan PMR nanti. Jadi inilah sebenarnya kita nak cuba seimbangkan perasaan harapan yang cukup tinggi, terlalu yakin mungkin ataupun rasa macam tidak berapa yakin. Bagaimana agaknya untuk kita mendepani debaran ini. Jadi kita bersama dengan pendidik motivasi kita, Cik Mak Fazli Abdul Manaf. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Cik Fazli. Semangat hari ini? Bersemangat hari ini walaupun berdebar juga. Okay, kalau kita sentuh mengenai keputusan PMR 19 nanti, saya kira itu satu perkara yang mungkin menekankan mental pelajar itu sendiri supaya mereka nak dapat keputusan cemerlang. Jadi bagi pelajar, apakah senario sebenar mereka perlu lalui ini? Okey, terima kasih sebelum itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua para pendengar. Selamat pagi satu Malaysia, seluruh Malaysia. Khususnya kepada adik-adik yang akan mengambil keputusan PMR pada 19 hari bulan nanti. Saya pada hari Rabu minggu hadapan. Tak berapa lama lagi, beberapa hari saja lagi, dan setentunya debaran makin hebat dan makin hebat. Jadi untuk adik-adik, fokus dulu cerita pertama hari ini. Saya nak bercakap untuk adik-adik yang akan mengambil keputusan PMR nanti. Pertamanya tenangkan hati. Anda tak boleh buat apa-apa lagi dah. Jadi untuk berdebar, untuk susah hati, untuk stres, untuk tekanan pun tak membantu apa-apa pun. Jadi pertamanya tenangkan hati, bersedia terima apa saja kemungkinan, dan yang paling pentingnya ialah bukan keputusan yang akan kita terima, apa yang kita lakukan selepas keputusan peperiksaan PMR tersebut kita terima di tangan kita. Itu yang paling penting, meneruskan kehidupan selepas keputusan keluar. Itu yang paling penting. Itu perkara yang paling penting. Dan persediaan dan tips juga harus kita dorongkan bersama sebentar nanti. Tapi sebelum itu, perasaan pada ketika ini, debaran tu dah makin perlahan-lahan kita rasakan. Jadi tak boleh nak kawal perasaan tu. Yakin, tapi dalam masa yang sama gusar, bimbang, terlampau berani. Jadi macam mana kita nak seimbangkan perasaan ini? Okey. Ada sebenarnya bila saya selalu berjumpa dengan para pelajar ni sebenarnya dalam program-program kami. Ada yang terlampau yakin, akhirnya dia rasa tak kisah. Saya cukup yakin saya akan dapat keputusan yang cemerlang dalam PMR nanti. Bagi saya bagus, tapi bahaya. Kita bimbang sebab kadang-kadang apa yang kita jangka tersebut belum tentu kita akan dapat, belum tentu. Kita bimbang sebab ketentuan akhirnya bukan di tangan kita. Kita masih ada yang yang menentukan segala-galanya. Kita kena terima hakikat tersebut. Jadi untuk yakin bagus, tapi jangan terlampau yakin. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, untuk adik-adik, terlampau susah hati pun tak boleh juga. Tapi langsung tak susah hati bahaya juga. Seolah-olah benda tu tak penting dalam hidupnya kan. Jadi seimbangkan. Wasatiyah yang selalu diperkatakan sekarang ni ialah wasatiyah. Pertengahan, ambil jalan tengah. Sesekali perlu rasa risau juga. Dan jangan lupa doa, mana tahu masih ada berlaku keajaiban, mungkin ikut. Jadi saya rasa seimbang perasaan tersebut. Baik, bila kita bercakap mengenai tekanan sebut, kebanyakan pelajar kita akui tekanan, tetapi yang lebih tertekan ni sebenarnya ibu bapa pelajar. Betul. Itu hakikat sebenarnya lah. Dan saya nak dalam kesempatan ini saya nak bercakap juga pada para ibu bapa yang berada di luar sana. Ambil peluang ini sebenarnya untuk menunjukkan bahawa kita ibu bapa memang ibu bapa kepada anak-anak. Dalam arti kata sebenarnya apa yang kita minta, para ibu bapa jangan terlalu memberi tekanan kepada anak-anak. Itu sangat bahaya kepada mereka. Seandainya lah anak-anak kita ditakdirkan cemerlang keputusan PMR selepas ini, teruskan beri semangat, teruskan beri dorongan, kerana kita bimbang juga anak-anak ini setelah berjaya cemerlang dalam PMR lupa daratan mungkin, kita bimbang hilang punca, sedangkan yang lebih penting selepas itu berada di tingkatan 4 dan tingkatan 5 SPM, itu yang lebih penting, itu lebih menentukan masa depan. Kalaulah ditakdirkan anak kita kurang berjaya dalam PMR nanti, mohon sangat-sangat para ibu bapa jangan terlampau beri tekanan kepada anak-anak. Dan sesetengah kes saya pernah jumpa ada ibu bapa yang memulaukan anak-anaknya. Ada juga macam ni. Ada saya abang, kenapa tak nak belajar selepas ini? Kakak, kenapa tak nak belajar? Mak dah bagi peluang, ayah dah bagi peluang untuk belajar, dah tak nak belajar betul-betul. Sekarang keputusan dah keluar. Okey, tak apa. Kakak sebulan jangan keluar daripada rumah. Ada.
Itu saya rasa, itu bagi saya bukanlah langkah terbaik untuk memberi semangat kepada anak-anak, bukan. Sepatutnya kalau ditakdirkan anak kita kurang berjaya dalam PMR nanti lepas ini, ditakdirkan, bukan kita minta, beri semangat kepada mereka, beri semangat kepada mereka bahawa hidup bukan terhenti selepas keputusan PMR. Teruskan perjuangan di tingkat 4 nanti. Dan yang paling penting fokus, letakkan satu harapan, letakkan satu target untuk dicapai dalam SPM nanti. Kerana dalam dunia pendidikan sekarang ini SPM lah penentu. Ya. Penentu. Ya, setuju dengan itu. Betul. Ya. Dan tentunya ibu bapa dia mahukan yang terbaik untuk anak-anak. Betul, sebagai apatah bapa lagi memikirkan bahawasanya jiran sebelah pun anak-anak juga. Sepupu sepapat pun ada juga. Betul. Jadi tekanan tu yang dihadapi oleh ibu bapa. Ya, jadi macam mana kita nak terbaik, tapi apa sebenarnya yang terbaik? Terima kasih. Satu soalan yang cukup bagus. Sebenarnya. Dan ibu bapa di luar sana, saya nak bercakap pada hari ini, kita kena faham hakikat sebenarnya akademik bukanlah segala-galanya. Bukan bermakna saya minta tak apa gagal akademik pun. Bukan bermakna seperti itu. Akademik bukan segala-galanya. Kadang-kadang anak kita ni, kita kena faham juga, sebagai manusia ni kita ada multiple intelligence, kecerdasan pelbagai, kan. Seseorang tersebut, ada individu tersebut dia mahir, dia hebat dalam sudut muziknya, seperti saudara Muhammad tadi kan, boleh menyanyi dengan hebat. Kesenian macam saudara Rosham dan juga Aziz tadi, ya kan. Ada juga orang yang memang academician, sangat akademik, otaknya, mindanya cukup hebat dari segi akademik, mudah faham, mudah hafal. Jadi anak kita tak tahu kemana kecenderungan mereka. Yang penting ibu bapa kena kenal pasti kecenderungan anak. Kalau anak kita ni kelebihannya dari segi kemahiran, jangan paksa dia sudut akademik. Jangan paksa. Jangan paksa sama sekali. Kalau kita paksa menyebabkan anak kita akan jadi tekanan. Kalau anak kita hebat dari segi kemahiran, dorong mereka. Lepas PMR ini teruskan cari ke sekolah-sekolah aliran teknik vocational, dorong mereka ke sana, kan. Selepas SPM nanti cari aliran-aliran teknikal seperti IKBN, MARA atau pelbagai lah sekarang ni kan, Institut Latihan Perindustrian lah, ILP, macam-macam di luar sana yang kerajaan sediakan untuk kita, untuk anak-anak kita, yang kerajaan faham bahawa anak-anak ni kecerdasannya pelbagai. Jadi yang kurang ada kemampuan dari segi akademiknya, dorong mereka ke arah lain. Hidup belum terhenti. Banyak terbukti, sangat-sangat terbukti di luar sana berapa ramai yang kurang berjaya dari segi akademiknya, tapi berjaya dalam hidup, kan. Itu senario yang berlaku hari ini kerana ramai ibu bapa yang lebih mengejar cita-cita mereka, tapi bukan cita-cita anak-anak mereka. Sehingga kan ibu bapa nak anak-anak jadi doktor, tetapi anak-anak tak minat. Tapi macam yang Cik Fazli cakapkan tadi. Betul. Jadi ibu bapa, Sayyidina Umar pernah berpesan, didiklah anak kamu mengikut zamannya, bukan seperti zaman kamu. Ni Sayyidina Umar ni hidupnya khalifah Islam yang kedua selepas Rasulullah. Terlalu lama dah, 1400 tahun, lebih kurang 1400 tahun yang lepas meninggalkan kita, kan. Hidup bagi beliau. Dah pesan pada kita, didiklah anak kamu mengikut zamannya, bukan zaman kamu. Biarlah anak-anak yang menentukan cita-cita. Kita sebagai bapa beri dorongan, bukan menentukan hala tuju anak-anak. Jangan. Sebab minat, kecenderungan, kebolehan anak-anak tak semestinya sama dengan ibu bapa. Tak semestinya. Dan saya sendiri pun belum tentu anak-anak saya satu hari nanti akan jadi pakar motivasi. Benda motivasi seperti saya. Dan daripada sekarang saya dah beritahu anak-anak, daripada sekarang carilah kehidupan sendiri. Ayah hanya beri semangat, ayah hanya beri dorongan untuk anak-anak. Pilihlah yang terbaik. Yang penting jadilah manusia yang berjaya dan berguna kepada orang lain. Itu panduan yang baik. Baik, anda juga boleh berinteraksi bersama kami di talian 0322828578 atau 8579. Begitu juga di laman Facebook kami dengan cara sama. Sudah pun ada pemanggil. Ramai tertarik dengan isu kita. Okey, kita bersama Encik Ramli dari Kuala Lumpur. Encik Ramli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, soalan ataupun pandangan Encik Ramli? Saya setuju sangat dengan Encik Fazli tadi. Bagi saya pun sama juga cara dia mendidik anak saya. Semasa dia menghadapi PMR, saya tidak paksa dia dan tidak menekan dia. Malah sekarang pun saya pun tak tekan dia. Apa akan result dia akan dapat. Bermakna sebab saya rasa macam kesian tengok dia. Pagi sekolah, petang buat kerja rumah, malam tuition. Jadi kalau dia memohon untuk main game, saya akan
lepaskan untuk riliskan tension dia. Jadi saya setuju sangatlah dengan Cik Fazli. Ya. Baik, terima kasih Cik Ramli. Atas pandangan tersebut, atas pengalaman sendiri juga ya. Betul. Hebat Cik Ramli, hebat Cik Ramli. Tahniah Cik Ramli, tahniah. Saya rasa mungkin itu boleh jadi panduan untuk kita bersamalah. InsyaAllah kan. Itulah panduan yang terbaik sebenarnya. Kita nak seimbangkan, tapi dalam masa yang samalah agak berat untuk hati ibu bapa tu untuk memberikan contoh. Tadilah Cik Ramli kata bila dia minta nak main game, nak bersenggang seketika, ibu bapa ni macam dia berat sangat nak bagi peluang tersebut. Menarik. Bimbang terlebih-lebih katanya. Menarik. Ibu bapa, saya rasa anak-anak kita bukan robot. Ibu bapa, anak-anak kita bukan robot. Banyak kes saya jumpa. Saya ni program boleh dikatakan hampir setiap minggu kan. Banyak kes yang kita jumpa. Ibu bapa, anak nak main waktu petang pun tak boleh. Saya rasa itu sangat-sangat tak kena. Nanti menjejaskan PMR kamu, nanti menjejaskan SPM kamu. Sedangkan riadah, senaman itu penting. Tapi kalau 3 jam senaman itu mengarutlah kan. Betul tak? Kalau dia ambil masa 30 hingga 40 minit sehari untuk bersenam, setengah jam atau sejam satu hari untuk menonton televisyen ataupun melayari internet, melayari laman muka buku contoh kan. Beri peluang. Itu masa untuk mereka sekurang-kurangnya untuk hilangkan segala ketegangan yang ada. Dan selalu saya disebut oleh pakar motivasi yang lain yang saya baca-baca buku mereka, didik anak kita, dorong anak kita belajar menggunakan masa maksimum yang mereka ada. Sebab individu ni dia ada masa maksimum dia belajar. Contoh sejam pertama dia, kalau dia belajar dia sangat-sangat berkualiti, gunakan sejam pertama tersebut. Belajar biar smart, biar bijak. Betul. Bukan belajar orang kata study hard. Jangan study hard, study smart. Orang cakap. Okey. Kita ada seorang lagi. Siti dari Kedah. Hello. Siti dari Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Siti dari Perlis. Perlis. Baik. Kedah. Perlis Saya nak yang tadi pakar motivasi tu beri tu betul. Saya sebab saya ada anak dan anak saya masa saya didik dia dari kecil. Maksudnya daripada 5 tahun dia sendiri tahu nak buat apa. Dan kita latih jangan selalu sangat tengok TV, kartun-kartun tu. Sebab anak saya seorang yang tak suka tengok TV sangat. Memang kalau saya tinggalkan kerja, saya pergi kerja, saya balik, saya tengok apa yang saya letak, yang itu balik dia terletak, balik dia letak. Macam mana yang saya tinggalkan kerja banyak mana, saya kata saya balik, saya nak tengok benda tu, dia akan ikut benda tu. Sebenarnya kita kena latih dengan kelembutan. Ya, Puan Siti ni anak lelaki, anak perempuan Puan Siti? Ini anak perempuan. Tapi anak lelaki pun sebenarnya macam tu juga, sebab anak saudara saya macam tu. Sebab dia beri cara motivation dia macam tu. Tapi selalunya masa sebelum kita nak latih anak kita tu, saya selalu tanya, nak jadi apa? Bukan saya yang nak jadi, dia nak jadi apa. Sebab tu bila saya tanya nak jadi apa tu, saya kata okay, kalau nak jadi macam ni, kalau nak jadi yang cita-cita yang nak sampai tu, kita bagi dia mesti ada macam ni, dia kena ada tunjuklah apa yang peraturan yang patutnya masuk dalam cita-cita dia tu. Jadi dia bersedia atas cita-cita tu. Dan bila kita pesan dia, kalau nak sungguh-sungguh nak dapat cita-cita tu, kita kena sendiri, bukan nak paksa-paksa. Tapi bila dia dapat keputusan Pak Isa tu, saya puas hati sebab memang dia kata yang ni memang dia yang suka nak dapat. Dan anak saya tak pergi tuition. Okey, terima kasih Puan Siti atas perkongsian tersebut. Kita ada seorang lagi berpanggil. Silakan. Walida dari Selangor. Hello. Satu perkongsian. Hello. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, teruskan. Harapan saya sebagai seorang cikgu. Cikgu. Guru ya. Saya cikgu. Okey. Untuk PMR ni semoga pelajar-pelajar saya berjaya lah, dapat result yang terbaik. InsyaAllah. Allah. Ya. Apa nama sekolah tu kalau kita boleh sebutkan? Walida? Sekolah SMK Lasa Petaling Jaya. Petaling Jaya. InsyaAllah. Ini harapan yang cukup tinggi daripada seorang guru. Baik, terima kasih Walida. Okey, itu dia Cikgu Lida. Dan juga seorang ibu tadi, Puan Siti. Saya rasa itulah satu perkongsian realiti sebenarnya. Mungkin para ibu bapa sebagai tips untuk kita bersama sebenarnya, termasuk diri saya. Saya nak petik antaranya, saya nampak Puan Siti ni tekankan pada disiplin pada anak-anak.
tapi bukan dalam bentuk memaksa, tetapi dalam bentuk beri kesedaran. Satu pendekatan yang cukup hebat. Dan saya nampak juga Puan Siti tadi lebih menekankan kepada anak-anak memilih ke mana mereka nak pergi. Cuma sebagai ibu bapa memberi bimbingan dan memberi bantuan. Dorongan, semangat, hebat Puan Siti. Saya cukup gembira dan saya cukup berterima kasih dengan tips yang beliau kongsikan pada pagi ini. Manakala Puan Nida tadi daripada salah sebuah sekolah di negeri Selangor. Tahniah Puan. Dan begitulah, saya fikir semua orang bermatlamat, semua orang bercita-cita, semua orang mempunyai harapan untuk melihat murid-murid mereka kalau sebagai seorang guru, anak-anak mereka kalau sebagai seorang ibu bapa, jiran-jiran mereka, anak-anak jiran mereka kalau sebagai komuniti, nak tengok semuanya berjaya insya-Allah. Cuma yang penting sekali lagi saya nak sebut, harapan boleh kita beri harapan, itu sangat-sangat bagus. Jangan sesekali beri tekanan. Sebab kita bimbang sangat-sangat. Kalau ditakdirkan keputusan itu bukan berpihak kepada mereka, bimbang kalau semangat mereka runtuh selepas bila dapat keputusan nanti. Itu sangat-sangat kita bimbang. Jadi harus bersederhana. Ya, betul. Wasatiyah. Dan satu perkataan saya nak sebut, qanaah. Qanaah ni bermaksudnya ialah kita berusaha bersungguh-sungguh. Setelah kita berusaha bersungguh-sungguh, bila kita dapat sesuatu apa saja yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita terima dengan seadanya, kita terima dengan penuh syukur. Sebab Tuhan dah bagi tahu, Allah dah beritahu, sekiranya kamu bersyukur, aku akan tambah lagi, aku akan tambah lagi kepada kamu. Tapi sekiranya kamu ingkar, kamu kufur dengan apa yang aku berikan pada kamu, kurniaanku pada kamu, ingat azabku sangat-sangat pedih. Itu yang kita bimbang. Jadi bersyukurlah. Apa yang kita terima. Dua kata kunci. Jelas apa yang dikatakan tadi. Dua kata kunci penting. Kita ucapkan terima kasih kepada Cik Fazli kerana bersama kita pada pagi ini. Dan satu kupasan yang cukup menarik dan di akhirnya dengan begitu cantik sekali. Apa tadi dua perkataan? Wasatiyah dan juga qanaah. Itu penting. Baik.